Korang pernah tak dengar satu teka-teki Terengganu ni? Ada satu kereta kecil, naik 7 orang jadi sempit. Macam mana nak kurangkan sempit? Jawapan dia, tambah lagi seorang. Baru dia jadi lapang. Dapat tak? Sebab dia lapang. 8, 9, 10. Kalau korang follow aku daripada mula-mula aku buat YouTube, mungkin korang pernah tengok salah satu video aku yang aku cerita aku pernah berhijrah dari Kedah ke Terengganu masa aku kecil-kecil dulu. Masa tu tahun 2005 macam tu kot. Masa tu umur aku dalam 7 tahun. So, okay, stop. Korang buat apa? Korang kira umur aku Tak payah. Tahun ni aku SPM 17. Sebenarnya aku tak ingat bila tarikh sebenar aku hijrah ke Terengganu. Even aku tak ingat pun macam mana aku boleh sampai Terengganu. Dia macam tiba-tiba, macam aku naik kereta, lepas tu tidur, bangun je tidur, keluar dari kereta, sedar-sedar dah jadi orang Terengganu. Lepas tu mak aku buat ritual suap keropok lekor. Lepas tu cakap, budak, sekarang kau jadi orang Terengganu tau. Sedap lah pakai si orang. Sedap lah. Cerita kali ni aku mungkin akan bercakap pasal beberapa negeri. Jadi cerita kali ni mungkin akan menyentuh sedikit sensitiviti setengah penonton di Jerman. Antara cabaran yang paling susah aku kena hadap bila aku sampai Terengganu ni adalah nak cakap dialek Terengganu. Dan ada antara orang Terengganu ni hanya reti dialek dia je, tak reti nak cakap dialek luar. So kalau kau baru balik dari luar negara macam New York ke, lepas tu sampai Terengganu, lepas tu slang kau pula slang orang putih macam, "Makcik, tolong tunjukkan saya ke jalan Batu Buruk." Diorang mungkin macam, "Benda-mu." Okay, the point is, diorang tak faham. Macam cerita yang aku nak cerita ni. Aku ingat lagi satu hari ni aku kat rumah makcik aku dan aku nak ke dapur. Masa tu semua orang tengah sibuk merewang. Dan ada ramai lah makcik-makcik aku tengah kupas bawang dan ada gak sepupu-sepupu perempuan aku dekat situ. So, aku tak masuk dalam dapur. Aku just berdiri kat pintu dapur. Lepas tu aku minta air segelas dengan makcik-makcik aku. Dan aku dengan logat utara yang pekatnya minta macam ni kat makcik aku. "Ayak dah, cik. Ayak. Makcik-makcik aku kat situ macam, Ayak. Dan lagi teruk, masing-masing berhenti buat kerja dan semua fokus kat aku. Dah anxiety pula aku masa tu. Lepas tu adalah sepupu aku datang kat aku. "Itulah Sekmu, jarang keluar Terengganu. Otak jadi dok kembang. Wang nak kenapa ni bang?" "Ayak." Aku dah pernah dengar perkataan tu. Dia pun tak faham juga rupanya. Tapi last ada gak lah yang faham apa aku cakap. Lepas tu dia bagi segelas air kat aku. Dan masa tu semua gelakkan aku. And of course, aku malu gak lah masa tu. So aku decide untuk baling kuah nasi kandar kat diorang semua. Okay, tak dah. Anyway, cakap pasal nasi kandar ni, korang pernah dengar tak aplikasi nama Durio Plus? Okay, macam tak boleh connect kan nasi kandar dengan Durio Plus. Tapi korang pernah dengar tak? Durio Plus ni macam satu streaming platform yang dicipta khas untuk kanak-kanak Muslim. Kat dalam Durio Plus ni bukan je ada animasi-animasi luar negara. Animasi tempatan pun ada kak. Aku pun ada Dan yang bagusnya Durio Plus ni, diorang sentiasa mengetengahkan kartun-kartun Islamik dan kartun-kartun yang ada nilai-nilai murni untuk korang tengok. Maknanya kalau korang tengok video aku dekat Durio Plus ni, macam kau tengok One versi Islamik gitu. So mak ayah dah tak payah risau dah, sebab Durio Plus ni memang ditapis baik punya untuk tontonan kanak-kanak. So tunggu apa lagi? Download lah sekarang, link kat description kat bawah video ni ha. Satu lagi cerita yang aku nak cerita kat korang. Masa tu aku dengan family aku pergi berkelah kat satu air terjun kat Besut ni. Untuk korang yang tak tahu, Besut ni adalah sempadan antara negeri Kelantan dan negeri Terengganu. So diorang cakap macam campur-campur lah sikit. So masa kat air terjun tu, ada seorang pakcik ni, dia tengah buat kerja, macam tengah baiki paip kat air terjun tu lah. Dan kebetulan masa tu aku lalu kat sebelah dia. Lepas tu dia suruh aku tolong dia hulurkan satu barang ni dekat dia. Dia cakap, "Dek, hulur tu jap." Oya. Hah? Oya. Oh, yeah. Masa tu aku macam, perkataan hulur tu aku faham, tapi yang oya tu aku tak faham. Tambah pula dengan bunyi air terjun yang bising, terus jadi pekak jap. Dan aku tengok sekeliling yang ada cuma polypipe je kat situ. Lepas tu masa aku tengah loading tu, pakcik tu pergi ambil sendiri woya yang dia cakap tu. Dan rupanya woya tu adalah polypipe yang ada kat depan mata aku tadi. So masa tu sel otak aku macam berhubung jap. So yang dia cakap woya tu sebenarnya adalah wire. What? Aku rasa mungkin dia ingat aku ni budak lagi. Dia takut aku tak faham polypipe tu apa. Sebab tu lah dia cakap wire. Korang tahu tak 50% kat Terengganu dipanggil apa? Samah. Aku ingat lagi, aku pernah nak beli air kat sekolah aku dulu. Lepas aku tanya kat mencik kantin tu berapa ringgit. Mencik kantin tu cakap, "Samah." Nama saya Wan, encik. Aku start perasan perbezaan budaya kat Terengganu ni masa aku mula-mula masuk sekolah rendah. Dan sekolah ni merupakan sekolah pertama aku kat Terengganu. Aku tak boleh bagi tahu sekolah apa, takut nanti kena copyright. So aku ingat lagi masa tu aku masuk kelas, macam biasa kena perkenalkan diri. And then lepas tu aku duduk dan bermulalah episod aku jadi budak pendiam kat dalam kelas tu. Korang tahulah, quiet kid dalam kelas gitu. Tapi sebenarnya aku tak banyak cakap sebab aku tak faham member aku cakap apa. Perkataan-perkataan macam kejekoloh, kalang, roba, kalang metek, gorek. Macam mana aku nak faham? Tapi sekarang dah faham lah. Dan pernah satu kali ni ada seorang budak dalam kelas aku ni, dia pakai songkok. Dan masa tu aku tengok ada 2 orang pelajar main baling-baling songkok dia.
Dan masa tu entah kenapa aku rasa macam aku kena jadi hero. Dan masa dia orang main baling-baling songkok tu, satu kelas tengah riuh. So apa aku buat? Aku intercept songkok tu. Lepas tu aku bagi kat tuan dia balik. Dan masa tu satu kelas terdiam. Dia orang macam tergamam gitu. Masa tu aku rasa macam gempak lah, sebab aku baru stop kes bully kot. Tapi last yang mamat songkok tu pergi bagi balik songkok dia dekat member dia. Lepas tu dia orang sambung main baling-baling songkok. Aku macam what? Aku tak tahu ni macam permainan tradisi orang Terengganu ke apa. So aku malas nak layan. Pernah tak masa kecil kau macam tak boleh nak beza muka orang kat sekeliling kau? Macam contoh, kau rasa macam mamat yang kau jumpa kat depan mata kau ni adalah orang yang sama yang kau nampak kat dalam TV. Tapi sebenarnya bukan. Aku pernah. Dulu masa aku duduk kat satu rumah teres ni, aku ada jiran yang aku rasa muka dia sebiji macam pembaca berita TV3. Dan rumah ni adalah rumah pertama aku kat Terengganu. So masa tu aku rasa macam serius lah, aku berjiran dengan artis kot. Yahoo, seronoknya. Dan sejak dari tu hampir setiap hari aku tunggu dia balik kerja semata-mata nak cakap hi. Lepas tu malamnya pula terpacak depan TV pukul 8 sebab nak tengok muka jiran aku dalam berita TV3. Tapi macam pelik lah sikit, tunggu dia balik kerja petang-petang tapi dia muncul kat TV waktu malam. Macam gak nyambung. Tapi nak buat macam mana? Wiring otak aku tak complete lagi masa tu. Maklumlah baru darjah 1. Korang yang darjah 1 yang tengok ni, korang tak, korang budak bijak. Orang dulu-dulu je kot wiring otak dia. Okey, aku je. Aku pernah cakap dekat mak aku yang jiran kita orang tu pembaca berita TV3. Lepas tu mak aku try bandingkan. Lepas tu mak aku macam, bapak jauh beza. Tapi aku tetap dengan pendirian aku. Jiran aku seorang pembaca berita TV3. Sampailah aku sedar yang dia bukan pembaca berita TV3. Masa tu aku dah besar. Sebab yelah, mana ada stesen TV3 kat Terengganu ni. Takkanlah dia ulang-alik KL Terengganu setiap hari. So mungkin aku ni tersalah tengok masa aku kecil dulu. Aku rasa ramai je orang yang pernah tinggalkan kampung halaman dia dan berpindah ke negeri lain. Tak kisahlah sebab nak pindah rumah ke, sebab belajar ke, sebab kerja ke. Tapi last mesti rasa rindu nak balik negeri sendiri. Mesti akan teringat masa korang kena berpisah dengan keluarga, kawan-kawan. Tapi stay strong lah. Kita ada amanah yang perlu diperjuangkan. Jangan nak weak sangat. Kita dah gurau je. Tapi korang yang berjuang habis-habisan tu, korang boleh sabar sikit je lagi. Jangan give up. Bab pepatah, genggam bara api biar sampai ke pengkalengan. Tercampur pula. Genggam bara api biar sampai jadi arang. Arang-arang menyeluk pekasap biar sampai... Korang tahu tak, aku pernah dapat satu soalan ni. Dia tanya, Wan, kenapa tak stay KL? YouTuber kan banyak ke KL? Okay, mungkin ni soalan daripada budak-budak je lah. Tapi aku rasa macam nak jawab gak. Entahlah, ni pendapat aku je lah. Aku suka duduk Terengganu ni sebab dia kurang sibuk macam kat setengah bandar lain. Ya, aku tahu sebab peluang pekerjaan kat sini tak berapa nak banyak. So, orang pun tak berapa nak banyak juga. Tapi tu normal lah. Kalau nak ambil kira dari sudut geopolitik, setiap negara dia akan ada negeri-negeri yang dijadikan pusat pembangunan negara. Macam kalau Thailand, dia ada Bangkok. Indonesia, dia ada Jakarta. So negeri tu akan ada banyak kelebihan. Contohnya macam menjadi keutamaan kerajaan persekutuan kalau ada pelaburan dari luar negara masuk. So benda macam tu automatik menyumbang kepada penambahbaikan infrastruktur negeri tu lah. So menyebabkan orang daripada negeri lain berhijrah ke negeri tu. Dan menyebabkan Terengganu ni kurang orang. So bila kurang orang, tenang gitu. Apa-apa pun video ni just dibuat untuk ceritakan pengalaman aku je. Tak ada maksud nak rendahkan mana-mana pihak. So itu je kot. Kita jumpa lagi next video. Gerak lu. Okay, bye.